Okay. Alright, so alright, thank you. Okay, so this one kita start dengan soalan hidrokarbon dulu. Saya tahu mungkin ada some of you, kejap ada orang call pula. Kejap penting. Hello? Hello, ya bayar. Kak ada kelas ni? Kenapa? Penting ke? Apa? Oh, LDN. Okay. Saya tanya Kak Umi ke? sorry. Alright. Okay, thank you. Okay, tak apa. Sorry juga. Okay. Right, time ni lah orang nak call. Okay, sorry. So back to this one. Ini soalan chapter hydrocarbon dulu. Okay, so question number 5. Okay. So question number 5 ni mungkin ada some of you dah boleh buat. Okay, tak apalah, kita anggaplah benda ni revision kalau dah buat kan. Okay, so question number 5, dia bagi kita satu propane dan bromine exposed to sunlight and then the reaction equation is given below. Okay, ni equation dia. Lepas tu dia tanya type of reaction. Okay. First thing adalah jangan keliru type of reaction dengan name of reaction. Apa beza dia? Nan. Apa? Kalau type of Satu reaction dia substitution addition, ataupun elimination. elimination. Okay. Yeah, okay, good. Alright. So kalau type of reaction, substitution, addition, elimination, rearrangement tu lah. Tapi jangan bagi yang semata yang tu. Sebab kan kita belajar addition ada electrophilic addition, ada nucleophilic addition. So kena yang detail punya. So kalau soalan minta type, maksudnya bagi yang itu. Jangan bagi halogenation, dehydration of alcohol. That is not type of reaction. That is name of reaction. Okay, so kena bezakan name of reaction dengan type of reaction. Okay, so type of reaction kita yang ini adalah free radical substitution lah kan. Okay, and then this one should be no problem. Kamu boleh detect benda ni sebab kamu tengok ada UV. Ada UV tu memang usually free radical substitution lah. Okay, and then dia tanya what is the function of sunlight in the reaction? So apa function sunlight tu? To provide energy for molecular cleavage. Betul. Okay, so provide energy for homolytic cleavage. Dia memang akan tanya soalan tu dan ini je jawapan dia. Okay. So sangat senang lah. Alright, and then next one dia kata draw the structure of mono-substituted product A and B. Identify the major product. Okay. So mono-substituted here means produk kamu tu ada satu substituent je lah. Itu maksud dia mono-substituted. Okay, maksudnya BR ni hanya akan masuk satu je tapi tak pastilah dekat ini ke, dekat sini ke, dekat sini. Okay. Alright, so dekat sini kita ada dua produk A and B. Okay, so dia tak cakap A major ke B major ke, dia tak cakap. So randomly je lah. So kita boleh fikir first thing adalah ini adalah substitution. So carbon ni ada H. Macam mana saya nak buat lah. Tunjuk macam ni lah. Okay, so carbon ni dia ada H. So dekat mana sahaja yang ada H, dekat situ BR boleh masuk. Okay. So kiranya BR boleh masuk dekat H yang dekat carbon sini ataupun carbon tepi ni ataupun carbon sini. Okay, so mana-mana. So let's say lah saya cakap saya nak dia masuk BR masuk carbon yang tengah ni dululah. Okay, so and then saya label this is as A sebab dia tak cakap pun A tu major ke minor, so boleh je lah. And then another product kita adalah saya nak dia masuk dekat hujung ni pula. Okay, so yang ini samalah CH2, CH3. Okay, so saya expandkan this structure sebab kalau saya tak expand macam susah nak explain. Okay, tapi actually you don't have to expand pun. Kamu boleh pakai sebalik structure yang macam ni pun boleh. Cuma masukkan BR dekat situ lah. Okay, ataupun buat macam saya ni pun boleh. Just expand area-area yang berkaitan sahaja. So CH3, CH2, CH2, BR. Okay, so ini another product and this is B. Okay. Lepas tu, okay, so kenapa ada dua? Kenapa tak ada tiga? Kenapa BR tak masuk sini? Sebab sama je dengan B. Dengan B. Ya, okay, dari segi naming,
Kalau di structure dia akan jadi nama sama je sebab kita akan start number 1, 2, 3. So jadi 1 bromopropane. Kalau kamu letak BR hujung ni pun dia tetap nama yang sama iaitu 1 bromopropane. So that's why 2 je produk dia. And then dia kata identify major. So maksudnya kita kena label lah yang mana major product. So yang mana major product? A. A. Ya, A is the major product lah. Cara nak identify major product? Set Z tu. Dia tengok banyak substitution. Self untuk elimination. salah. Tak. Tengok Class of carbon. primary. Tak, dia punya Yes. substitution. Class of carbon. Class of carbon dia. Okay, betul. Alright, so ini primary. Secondary carbon, ni primary carbon. Okay, so BR ni kena masuk, kalau ada yang tertiary, itu yang akan jadi major. Kalau tak ada tertiary dalam case ni, dia ada primary dengan secondary je. So BR masuk dekat carbon yang secondary, itulah yang menyebabkan dia jadi major product. So kita pun label lah bawah ni, ini adalah major product. Okay, kalau tak label, hilang pula 1 markah sebab tak menjawab soalan. Okay, and then write the mechanism for the formation of the major product. Okay, so mechanism saya rasa tak ada masalah. Cuma mungkin ada some of you terbuat mechanism untuk minor. Dia cakap clearly dia nak mechanism untuk major. Kalau kamu buat untuk minor, memang kamu tak boleh dapat markah lah. Okay, so saya dah buat jawapan. Kejap, mana tah? Ni alkene. Ni alkene, yes. Okay, so this is the mechanism. Start major product, initiation step, tak kisahlah major ke minor, initiation step dia memang sama. Okay, so BR, dalam kes ni kita pakai BR kan. So BR lah yang split kan. Ingat free radical substitution, arrow dia half headed. Yang lain semua full headed. Okay, and then you can write like this, 2 BR radical, ataupun kamu boleh buat BR radical plus BR radical pun boleh, tak ada masalah. Okay, and then UV don't forget. Okay, and then propagation step. Okay, propagation step maksudnya you bring down your radical yang terhasil tu, bawa dia turun. Okay, so BR ni dia akan menyebabkan this structure iaitu propane kita tadi jadi radical pula lah. Okay, kalau kamu perasan structure saya tadi saya buat structure macam ni, CH3, CH2, CH3, dan saya tahu major product BR masuk dekat tengah ni. Tapi nak mekanisme kan nak deal dengan hydrogen gas carbon yang tengah tu, saya naiklah CH3 ni ke atas. Okay. Dan kalau tak boleh, kamu expandkan lah kat sini. So instead of this way, kamu buat H macam tu pun boleh. Okay. Alright, so sama je reaction dia macam ni. Okay, and then BR bawa 1 elektron, this bond break, 1 elektron bawa pergi sini, so dia boleh form a bond lah between H and BR ni, so dapat HBr, and then this elektron 1 dapat dekat carbon, so that's why dia dapat radical. Okay, and then this radical akan reacted lagi dengan bromine yang full, yang complete. Okay, so dapat structure produk yang kita nak dan bromine radical. Okay, so kalau kamu perasan propagation step ni, ambil radical react dengan yang complete one. Radical react dengan complete one. Student dia another problem, dia tak dapat nak fikir apa react dengan apa. So kena boleh fikirkan lah that one. And termination step ni, that means kita nak terminate all radical. Okay, so BR radical react dengan BR radical, carbon radical dengan carbon radical. So dia akan dapat this structure. Okay, and then another possibility adalah carbon radical dengan BR radical. Okay. So yang ini ada masalah kah? Okay. Tiada miss. Okay, so kalau ada masalah dan nak tahu dari segi explanation tu complete, kamu boleh buka balik lah video YouTube yang saya buat tu kan. Kamu buka bahagian playlist tu, cari yang chapter alkane and ambil lah video specifically bahagian ni. Okay, so next one kita back to this one. Give observation of the reaction. Okay, so observation, kamu tengok reaction ni react dengan bromine. Color bromine adalah
Reddish brown. Ya, reddish brown. Jangan tulis brown saja. Jangan tak ada reddish tu, kena ada reddish, okay? So Reddish brown. yes, bila dia ada reddish brown, maksudnya bromine tu bromine saja, bukan bromine dengan water. Kalau bromine dengan water, okay, macam bromine lepas tu ada water, so dia jadi reddish brown tu dah cair, so dia jadi yellowish brown. Okay, so kena boleh distinguish colour dia tu. So this one is reddish brown. So observation saya adalah, mana observation saya? Okay, so reddish brown colour of bromine decolorize. Okay, so kiranya decolorize lah. Sebab apa decolorize? Bromine yang melekat macam ni tadi dah break. Okay, so colour dia yang reddish brown ni dah tak jadi dah reddish brown. Dah jadi colourless lah. Okay, so that is your answer for this one. And then dia kata, what would happen if the mixture is kept in the dark at room temperature? Okay, so this reaction require UV. Okay, without UV, that means tak ada reaction lah yang terjadi. Sebab UV tadi adalah function dia untuk provide energy untuk homolytic cleavage. Maksudnya, UV tu, function dia adalah untuk break this bromine ni. Without this bromine radical, ini pun tak jadi radical. Okay, so maksudnya the whole reaction tak jadilah. Okay, so that's why kalau without UV, the reddish brown color of bromine remain unchanged. So maksudnya no observable change. Color tu masih kekal. Okay, boleh faham yang itu? Miss. Miss, Boleh. tu kalau Ya, siapa? Siapa dulu? Mana aja? Kalau jawapan yang F2 kan Miss tulis the reddish brown color of bromine remains unchanged. Kalau saya tulis reaction will not occur, boleh kan Miss? Reaction will not occur, avoid. At least kena tulis no observable change lah. At least. That is better. Sebab reaction not occur ni kadang-kadang ada reaction berlaku tapi kebetulan colour dia tak bertukar. So dia orang tak nak terima that answer. Macam tu lah. So Okay, Miss. lebih better tulis yang no observable change ataupun this one yang lebih spesifik lah. Okay, ada soalan lagi? Tadi saya dengar suara siapa tu? Mukmin tu? Tak ada. Okay, alright. So back to this one. Ini kita tak buat eksperimen lah kan. Hari tu nak buat tiba-tiba jadi macam ni pula. Okay, so settle this question. Question number 5. Okay, next one adalah this question dalam chapter alkane lagi. Tapi soalan yang macam ni. Okay, so soalan macam ni memang akan ada lah. Okay, dah akan ada dalam PSPM tu akan ada. Okay. So, tapi this one is considered as simple lagi. Sebab kalau kamu jawab soalan yang dulu-dulu tu lagi susah lah. Okay, so first this kind of question, kamu kena keluarkan poin-poin penting, buat draft dia. So dia kata compound A does not react with cold dilute potassium permanganate solution. Okay, so kalau saya jawab exam, saya akan buat macam ni. Saya akan tulis A and then saya tulis C3H7Br and then reacted, dia kata reacted dengan apa? KMnO4 potassium permanganate. Okay, kena tahulah potassium permanganate ni KMnO4 sebab kadang-kadang exam dia buat ayat macam tu je. Cold dilute. Okay, kalau cold dilute ni, ini sebenarnya adalah OH minus cold. Okay, soalan dia tak ada bagi complete. Dia bagi tahu cold KMnO4 macam tu je. Dia tak bagi tahu OH minus. So, kamu kena tahulah ini ada OH minus and dia cakap does not react. So, no observable change lah. Okay. Right, and then next one dia kata apa lagi? Upon treatment with potassium hydroxide in ethanol, A give product B. Okay, so kalau A react dengan ethanol apa? Potassium hydroxide, KOH. Lepas tu ada ethanol and then actually ada reflux juga. Okay, so benda ni memang kena hafal lah. Alright, so ethanol reflux and then dia kata akan dapat produk B dan produk B adalah C3H6. Lepas tu dia kata unlike A, B decolorize potassium permanganate solution. So maksudnya kalau B ni kamu ambil KMnO4 yang tadi.
OH minus coal, dia decolorize. Okay. Decolorize maksudnya ada reaction lah berlaku. And then next one dia kata apa lagi? Ozonolysis of B akan menghasilkan C and D. Okay, so sambungan dari sinilah. So ozonolysis. Ozonolysis number 1 O3, number 2 zinc H2O. Okay, so akan dapat C dengan D. Lepas tu dia dah spesifikkan C, C2H4O, D, CH2O. Okay, tak boleh tertukar lah. Jangan tertukar, salah nanti. Okay, ini C2H4O kah? Okay, done. Alright, lepas tu ada lagi. Dia kata suggest the structural formula A, B, C, D and write equation for all the reaction involved. Okay, so ini draft. Draft ni basically nak membantu kita figure out apa answer dia sahaja. Jawapan kita jangan masuk sini. Okay, salah. Alright, equation kita pun macam ni tak boleh ni. Okay, so dekat sini A tak react dengan KMnO4 ni apa maksud dia? Apa yang dia nak cakap dekat sini? Itu Dia tidak undergo oxidation. Ya, dia tidak undergo oxidation. Dia So adalah maksudnya dia adalah haloalkane. Dia adalah Dia bukan apa? alkene. Yes. Okay, Bukan this alkene. is haloalkane and they're not alkene. Yes, good. Okay, so itu clue yang dia nak cakap. Right? Dia And bukan then- alkene. Yeah, okay. And then next one apa haloalkane react KOH ethanol reflux. So kamu rasa B ni apa? B boleh react dengan KMnO4 OH minus coal ni. So maksudnya B adalah Alkene. alkene. Okay. And then another proof that this is alkene sebab dia boleh reacted dengan ozonolysis. Ozonolysis memang kita jumpa dekat chapter alkene sahaja. Okay, so settle. And then kita nak determine A, kita tak boleh dah cari dari A. Kita cari dari C and D. Okay, kita start dari C and D. So, structure kita C dululah. Okay, kita start C. Dia ada 2 carbon. Okay, so 1, 2 and then ada double bond O lah. Okay, H. Okay, so ini C2H4O. Okay, ini structure saya. Sebab apa saya tahu dia ada double bond O? Bilangan hidrogen dia. Yes, one of the Ozonolysis. factor. Yes, okay. Yang lebih tepat adalah ozonolysis. Sebab kita tahu reaction ozonolysis ni, dia akan break carbon-carbon double bond ni. Dan bila break, kita akan letak double bond O. Okay, so that's why dekat sini saya tahu ini ada C double bond O, ini ada C double bond O. Okay. Right, and then there is C and then D pula. D satu carbon je, so C double bond O and then H. Okay, saya padam lah, saya nak letak double bond tepi. Double bond O, H. Okay, so ini adalah C2H. Bukan, tak ada C2. Ini adalah CH2O. Okay, aldehyde. Right. So C and D dah dapat. Okay, lepas tu kita tahu C and D ni actually dekat B ni dia combine. Okay, sebelum dia putus tu dia masih satu compound. So B structure kita adalah CH3. Saya ringkaskan CH. Okay, lepas tu kita buanglah O ni. Lama sekali dengan D pula. Okay, kita buang O je. So double bond CH. Okay, so sebenarnya untuk structure kalau kita nak go balik from B to C and D, kita boleh fikirlah kita break kat sini. So C ni tambah double bond O, so dapat this structure. Kita break sini, tambah double bond O, dapat this structure. Okay. Alright. Lepas tu, settle lah B. Okay, alkene. And then next one adalah A. A adalah haloalkane. Okay, KOH ethanol reflux ni reaction apa ni? Dehydrohalogenation. Yep. Okay, so ini antara yang famous ini adalah dehydrohalogenation. Okay, maksudnya kita akan buang hidrogen dan halogen. Okay, so tu yang dapat alkene tu.
So maksudnya structure A kita asalnya adalah this structure without double bond dan dia ada H dan Br tu. Okay. So Br nak letak mana? Sini. Okay, H tak sini. Kalau kamu letak Br di tempat yang satu lagi, boleh tak? Di mana, Miss? Yang mana H? Kalau PR sini, H sini? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Tak Tidak. boleh sebab hidrogen dah. Hidrogen dia. Okay, so actually boleh. Okay, boleh. Okay, boleh. Kita akan dapat double bond tengah ni juga. So sepatutnya BR sini atau H sini sama je. Kita still akan dapat double bond dekat tengah ni. Okay. Right. So ini boleh sebab ini Tapi bukan kita saya faham kamu mesti kata Markov-Nikov tu kan? Ya, Miss. Itu ke? Ya, Miss. Markov-Nikov tu bila reaction tu dia yang bagi major product, minor alkin. product please. Ya, memanglah kalau kita letak BR sini, kita ada pilihan untuk double bond sini atau double bond sini. Tapi kita tahulah ini major product dia. Kalau kita letak BR sini, H sini, sama juga. Double bond kita sini, so memang ini je lah produk kita. Okay, so dua-dua betul. Sebab yang Markov-Nikov tu bila soalan bagi alkin, kita nak letak HBr tu kita kena ikut Markov-Nikov. Okay, tapi kalau kita yang nak determine produk A tu apa, kita bebaslah nak letak mana as long as kita boleh dapat kita punya structure B tu. Okay, so fahamkah? Faham. Miss, Faham, Miss. Ya. saya mau tanya Miss, kalau macam dalam proses hydrohalogenation kan, contohnya macam kalau HBr, reagen dia HBr, so dia tidak perlu catalyst kan Miss? HBr tak ada untuk Just hydrohalogenation dalam chapter ni kan, tak perlu catalyst. Alkin tak perlu. Kalau HI Miss? HI lagi reaktif, so patutnya tak perlu jugalah. Okay Miss. Okay. Alright. Lepas tu mana tadi soalan 11 jawapan saya. Okay, so sini pun saya buat draft tapi dalam exam draft ni bukan dia nak pun. Okay, cuma memudahkan saya jawab. So jawapan dia so A, this one ataupun one pun boleh lah. Lepas tu soalan minta equation. Okay, so equation kita kena asing lah. Jangan campur sekali, jangan Okay, so sebabnya nanti markah kamu jadi sikit. Okay, so ini saya bagi dulu structure C, D, lepas tu saya bagi B, A. Tak kisahlah susunan dia macam mana, as long as label that structure. Jangan kamu tulis jawapan je, lepas tu tak label, itu memang goodbye. Dengan harapan pensyarah tu pilih sendiri jawapan. Tak, dia tak pilih, dia akan pangkah je. Okay, sama juga kalau ada yang jenis bagi dua jawapan. Dia bagi ini, lepas tu dia bagi atau another one. So terus jadi salah. Okay, so kamu bagi dua jawapan, kamu suruh pensyarah tu pilih, memang pensyarah tu akan letak salah. Okay, tak boleh. Okay. Alright, and then equation saya ambil A pergi B dan B pergi C and D je lah. Okay, so saya tak ambil lah yang dia cakap tak jadi tu, tak lah. Okay, so nanti kita tengok soalan PSPM dia ambil ke tak benda-benda macam tu. Okay, so basically saya ambil ni dengan mana lagi ini. Okay, dua tu je. Okay, so kalau equation kena lengkap lah. KOH, ethanol, reflux. Okay, ozonolysis, number 1, O3, number 2, zinc, H2O. Tak ada yang tu salah. Okay, dan please label lagi sekali. Jangan tak label, kena label. Okay, ada apa-apa soalan? Miss, Ya. Miss, kalau double bond saya di sebelah. Sebelah maksudnya? Yang B. B, di sebelah sini? Ya. Ya. Boleh je, sama je. Structure yang sama. Okay, sebab ada 3 carbon. Okay, Miss. Alright. Okay, dan next kita tengok apa lagi dalam ni. Right equation dan thermosettle.
Okay, lepas tu kita masuk chapter benzene. Okay, so benzene, this question suggest a chemical test to differentiate the following pairs. Okay, chemical test ni, cyclohexene from benzene, kamu nak pakai test apa? Bromine test. Bromine test. Okay, bromine test kan. Okay, so beza dia, first kamu kena boleh detect ini cyclohexene. Okay, ini benzene. So beza dia benzene lah. Ini ada satu je double bond. Okay, so reaction dia adalah bromine test. Okay, so saya cakap kalau nak jawab soalan chemical test apa perlu ada? Yang lagi? Name of the test. Yes, name of the test. Lepas tu kena ada Formula. Equation. Equation. Reagent. Observation. Ya, observation. Equation tu termasuklah reagent, reactant semualah. Okay. Alright, so 3 benda ni kena ada kalau jawab soalan chemical test. Okay, memang dia tak cakap, dia minta benda tu ke tak. Tapi kita tahu itu cara jawab dia. Okay, so dekat sini ni jawapan benzene kan. Okay, so benzene, mana chapter benzene. Okay, so this one. So saya dah buat dah jawapan. First thing saya tulis name of the test dulu. Bromine test. Okay. Lepas tu baru saya lukis structure cyclohexene. Saya kalau nak label ini cyclohexene pun boleh, tak ada masalah. Okay, and then reacted dengan bromine in dichloromethane. Okay, dichloromethane ni sebagai solvent kena ada lah. Okay, and then produk adalah double bond akan break and dua-dua akan masuk. Ini kena ingat reaction tu sendirilah. Okay, alright, then observe dia. Sama juga, this is bromine. So, reddish brown color of bromine, decolorized. Sebab bromine yang intact together tadi dah break. So, dia dah hilang lah color dia tu. Okay, and then that is for cyclohexene. You have to write equation for benzene juga. Benzene plus bromine, dichloromethane. Kiranya dia mesti reagent dan solvent semua yang sama lah. Baru kita boleh buat test kan. So, ini no observable change. Okay, tapi observation kita tulislah reddish brown color of bromine remain unchanged. Okay, dia tak ada perubahan. Macam tu je. Okay, so ada apa-apa soalan sini? Miss, Ya, dan Ya. kalau name of reaction kan kita salah eja memang tolak markah ke? Yes. Kalau salah eja, salah tulis, kalau nama orang tu lah, salah ejaan tu tak boleh. Tolen tu tak boleh salah, Brady tu tak boleh salah. Kalau bromine ni, hopefully tak ada yang salah lah kot. Okay, tapi kena ada E lah. So, kalau ada yang nota, siapa yang pakai nota lama-lama zaman dulu-dulu yang kawan-kawan dia ke apa, pakai bromination test tu, this one salah, tak boleh. Okay, so please, jangan. Okay, so ini yang betul dia. Okay, done. Next, kita tengok. Ya. Miss, kalau pakai Bayes test boleh kan? Bayes. Boleh. Okay, Bayes test pun boleh. Alright, Bayes test, kan saya tak letak pula skema Bayes test. Okay, so kalau Bayes test boleh juga, jom kita buat lah. Okay, sekejap. Tak nak sini. Okay, kita buat dekat sini. Okay, so kalau pakai Bayes test, good idea sebab itu jarang sikit lah kita guna tapi boleh juga. Okay, so Bayes test kita boleh lukis kita punya structure cyclohexene kita plus dengan KMnO4 and then OH minus coal. Okay, so inilah yang tadi tu KMnO4 OH minus coal tu adalah reagent for Bayes test. So apa yang kita dapat adalah structure OH dengan OH. Okay. Right. So observation kita untuk Bayes. Purple color of KMnO4 decolorized. Dia ada dua observation. Dengan brown precipitate form. Yes, good. Okay. So purple color of KMnO4 decolorized. Okay, and then brown precipitate is formed. Okay, so brown precipitate
precipitate is formed. Okay. Right. So brown precipitate ni datang mana? Datang dari mana ni? MnO2. MnO2. Yes. Okay. So brown precipitate. So maksudnya bila kamu buat equation kamu tu side product usually tak penting kan. Tapi kalau untuk ini penting lah sebab itu yang memberi colour dia. Okay. So that is for Bayes test. Tapi macam biasalah jangan buat untuk cyclohexene je. Kena buat untuk benzin juga. Okay. Tapi benzin punya senang je lah. KMnO4, OH minus, coal. And then kita tahu kita tak ada pun belajar this reaction dalam benzin. Kita ada belajar KMnO4. Tapi KMnO4 H plus heat. Itu pun reaction dia bukan di benzin. Tapi reaction dia di chain luar benzin. Okay. So maksudnya kita tak ada belajar reaction tu. Maksudnya kita anggap tak ada reaction lah. Tapi kita tulis no observable chain. No observable chain. Option ke? Purple colour remain unchanged. KMnO4 remains. Yes. Okay, so KMnO4 remain unchanged. Okay, so maksudnya tak ada perubahan pun dekat purple colour tu. Masih duk purple lagi. Okay. So, itu another test lah. Okay, good answer. Saya tak terfikir pula. Right, so Bayes test atau bromine test. Cara form sama sahaja. Okay, and then next one toluene. Okay, from benzene ni sebenarnya soalan lama ni. Soalan ni dulu KMnO4 H plus heat dululah. Dulu dikira sebagai oxidation. Tapi dah berapa tahun dah, 2-3 tahun dah dia tak terima sebagai reaction. Okay, so that's why tak boleh pakai KMnO4 H plus heat. Adakah yang pakai ni? KMnO4 lepas tu H plus heat sebagai test. Sebab itu pun ada colour purple juga. Tapi siapa pakai ni tak boleh. Salah Okay, ini lain. Ini Bayes test. Okay, KMnO4 H minus coal. Dia punya argument adalah this one takes a long time to change colour. Okay, nak dapat colour dia tu lambat. Kena letak dalam water bath tu kena tunggu lagi. So this one dia cepat. So that's why ini diterima sebagai chemical test but this one tidak diterima sebagai chemical test. Okay, so the best answer untuk this one adalah ini. Oh, tadi saya tunjuk structure apa tadi? Ini soalan number berapa ni? Soalan number 2, benzene. Okay. Alright, so saya pakai bromine juga. Okay, saya pakai bromine test. Saya tak pakai nitration test tu Nitration tu saya tak pakai sebab kalau ikut reaction yang kamu belajar, benzene NO2 akan masuk sini. Tapi sebenarnya ini pun ada NO2 boleh masuk juga. So tak boleh guna sebagai reaction lah. Cuma kamu tak belajar je. So better this one lah, bromine test. Sebab apa? Sebab this structure ini adalah toluene. Okay, so toluene, lain beza dia dengan benzene adalah dia ada CH3 part yang di luar benzene. So this part kita panggil alkane je lah. So dia macam, so dia boleh bromine UV. Kali ni kita pakai UV lah, jangan pakai bromine CH2Cl2 tu tak boleh. Without UV, dia tak laku reaction dekat sini. Okay, so kena ada UV. Sebab reaction tu di alkane. And then dapatlah BR atas ni. Okay, lepas tu sama juga brown bromine decolorize. Lepas tu benzene dengan BR2 UV, no observable change. Benzene dia boleh react dengan BR2 tapi dia kena ada apa atas ni? Ingat tak? Mesti ada side chain. Kan? Benzene boleh react dengan bromine juga kan? Tapi kena ada Lewis acid. Lewis acid. Yes, dia kena ada Lewis acid such as FeBr3 ke atau AlBr3 ke. Bila ada benda-benda ni, barulah boleh ada reaction dengan benzene. Okay, kalau macam ni Br2 UV sahaja tak ada reaction dengan benzene. Kalau macam yang tadi, Br2 CH2Cl2 pun tak ada reaction dengan benzene. Tapi kalau saya padam ini, saya ganti dengan AlBr3, terus ada reaction dengan benzene. Okay, so kena boleh detect lah beza dia. Beza sikit je tapi terus dapat hasil yang lain. Okay, so observation, reddish brown colour of bromine remain unchanged. So itu je lah kot test untuk differentiate toluene dengan benzene. Ke ada test lain? Ada yang jawab lain?
Tak ada, Miss. Okay, alright, tak ada. Okay, next kita tengok this one. Sama juga. This one. Okay, soalan ni menarik. Okay, starting from benzene, outline a synthesis of ini. Okay, so soalan ni, soalan sintesis ni, kalau kamu perasan dalam learning outcome kamu, every time satu chapter tu, kamu perasan tak ada satu learning outcome yang dia akan cakap student should be able to synthesis preparation of apa-apa benda ataupun synthesis reaction of benzene. So maksudnya dekat sini inilah soalan yang dia maksudkan ni. Student boleh jawab this kind of question. Okay, so possibility untuk ada dalam exam 1. Okay, so dia kata dari benzene sintesis ni yang dia minta mekanism. Ramai yang first jawab soalan dia fikir nak bagi mekanism je. Tak. Soalan mekanism, dia akan cakap perkataan mekanism tu akan ada dalam soalan kamu. Baru tulis mekanism. Kalau dia tak cakap ni, macam ni tak ada pun perkataan mekanism dalam ni. So maksudnya bukan dia minta mekanism. Dia minta macam mana cara untuk hasilkan 1-phenyl ethanol daripada benzene. Okay, so sometimes dia boleh straightforward satu step. Kadang-kadang dia lebih daripada satu step. So kita nak jawab soalan macam ni, kita draw dulu structure tu. Baru kita nampak dia punya benda tu macam mana. So sini ada phenyl, lepas tu ada ethanol. Okay, so this is the structure lah. Ini ethanol, ini carbon number 1, phenyl. Okay, so dari sini nak pergi sini ada ke reaction yang straight terus dapat this structure? Tak ada. Tak ada, Miss. Ada. Dia tak ada lah kalau nak dapat sekali dengan OH ni tak ada. Tapi reaction benzene yang setakat nak mendapatkan ni ada kan? Tak perasan? Ada Miss. Okay. Ada. Okay. So dia soalan macam ni. Tips dia adalah, okay, first thing saya akan fikir dari belakang. Kadang-kadang saya fikir dari belakang, kadang-kadang fikir dari depan. Tengok keadaan lah. Okay. Ini structure ni saya tahu structure ni ada. Benzene pergi kepada structure ni ada. Lepas tu kita kena fikir pula structure ni macam mana nak tambah OH and so on. Okay, so mungkin kita boleh buat satu. Ini fikir dari depan lah yang ni kan. So tak apa, kita fikir dulu. So how to make benzene tu attach dengan dua carbon ni. Macam mana kita nak buat? Nak react dengan apa? Friedel-Crafts alkylation. Yes, ini alkyl group. Okay, so kita akan guna Friedel-Crafts alkylation lah. So ini ada dua carbon. Okay, so kita pakailah CH3, CH2, Cl. Okay, so macam mana saya tahu dia ada Cl semua? Sebab kita memang Friedel-Crafts alkylation tu kan memang structure dia ada Cl dekat sini. Cl ni akan keluar together with hydrogen dekat sini. So kita akan attach to this carbon sahaja. Okay. Alright, so this one apa yang terjadi adalah ini break. Okay, lepas tu benzene ring tu masih wujud. Okay, and then dia attach dengan CH2, CH3. Okay, so Cl ni actually sini semua ada H ni. Tapi Cl tu substitute one of the hydrogen sahaja. So maksudnya satu hidrogen ni dah putus. So jadilah HCl. Side product dia tak penting pun tak apa. Okay, and then from here how to make dia attach dengan OH pula? Tukar dia jadi alkin dulu. Tukar jadi alkin and then jadi alkohol. Pun boleh juga. Boleh juga. Tapi nak jadi alkin kena ada something kat sini. Tidak lah Miss, guna UV. UV dulu. Okay. Alright, so dia banyak cara lah. Okay, depend pada kamu. Kalau kamu rasa, okay, ini alkohol kan. Okay, so kalau kamu nak refer notes, kamu boleh buka bahagian preparation of alcohol. Okay, so macam mana cara nak hasilkan alkohol? So ada banyak cara lah, daripada alkin boleh macam yang Andy cakap tadi. Kiranya ini tukar jadi alkin. So kita cuba. Okay, so kalau nak tukar jadi alkin, first kena reacted dengan bromine UV dulu. So saya buat Br2 UV kat bawah. Okay, so UV, and then saya akan dapat structure ini.
Lepas tu CH, CH3 and then Br atas ni. Okay, so Br akan masuk dekat ini secondary, ini primary. So dia akan prefer untuk yang secondary lah. So major product dia. Okay, so ini baru kita dapat haloalkane. Lepas tu nak buat apa? Reaction with NaOH in reflux. Betul. Okay, so NaOH, reflux. Ada reflux Ada ni. Ada, okay. So NaOH reflux and then dapat ini kena buka balik nota haloalkane lah. Buka nota haloalkane, kamu akan jumpa reaction yang NaOH. Lepas tu gantikan Br tu dengan OH. Okay, so dapatlah structure yang kita nak tadi. Okay, so samalah this structure and this structure sama je. Cuma ini skeletal, ini saya dah expand sikit lah. Okay, so susah ke soalan macam ni? Miss, boleh tanya soalan ke Miss? Boleh. Yang NaOH tu boleh tukar dengan H2O ke? Boleh. H2O pun boleh. Ini secondary kan. Boleh, so H2O boleh juga. Okay, sebab dia Alright, nucleophile. Ini weak nucleophile, ini strong nucleophile. Okay. Miss, And then ada lagi soalan? Ya. Miss, kalau saya Ya. pakai yang acylation, lepas tu saya pakai reduction, boleh ke? Reduction tu saya ragu-ragu sikit sebab dia reduction of ketone kan, that one. Ya, saya pakai NaBH4. Sebab kita, perasan tak, kita tak ada belajar reduction of ketone. Kita belajar sampai reduction carboxylic macam tu je. So, that one tak boleh lah sepatutnya. Okay. Okay, Miss. Alright. Okay, and then apa lagi lah? Ada soalan? So, saya tengok sekejap skema saya buat macam mana. Sama je. Okay, so sama je jalan kira saya, cuma saya tertinggal reflux pula kat sini. Okay, so sini kena ada reflux. Okay, tapi kalau kamu perasan arrow saya dia macam ni Cuba kamu tengok. First saya reactedkan dengan ni Friedel-Crafts acylation, tak ada masalah. Lepas tu once dekat sini Cl tu atau Br tu kamu boleh letak atas arrow lah, sebab kalau kamu buat yang macam saya ni boleh juga. Tapi this one better lah, sebab maksudnya kalau kamu letak Cl tu sini takut orang assume kata Cl tu produk kepada this reaction pula. Dia bukan produk. Okay, dia adalah reaction kita yang seterusnya. So boleh letak atas arrow lah. Okay, so and then dapat Cl tu masuk secondary and then reacted dengan NaOH, ataupun saya boleh tambah lah sini pun H2O pun boleh. Okay. Alright. So this kind of question level dia tinggi. So memang susah lah. Ya. Apa? KOH boleh. KOH boleh sebab NaOH strong nucleophile. KOH pun strong nucleophile. Boleh juga. Okay. Alright. Okay. So Miss. ini susah. Tak dinafikan. Okay, ya. Yang apa? Reaction NaOH reflux tu itu dehydrohalogenation kah? Tak. Ini adalah substitution lah. Nucleophilic substitution. Okay. Dekat chapter haloalkane. Okay ke? Dia nucleophilic substitution. Itu je nama dia. Dia tak ada nama lain. Name of reaction dia nucleophilic kah, Miss? Tu type of reaction dia. type of reaction. Name of reaction dia type of reaction dia nucleophilic substitution, tapi name of reaction dia tak ada nama lah so far. Okay, Miss. Okay. Ada lagi soalan?
Okay, so next one, this one. Okay, ini senang. Yang 3B senang sebab daripada benzin nak pergi nitrobenzin, ini straightforward. Satu step je. Kadang-kadang kamu betul dapat soalan satu step je. Macam ni je lah. Okay, nitration of benzin lah. So make sure tulis 3-3 ni, lepas tu dapat produk. Okay, and then next one, soalan number 6 ni. Okay, so soalan number 6, first kita diberi benzin and then reacted lah dengan semua benda ni. So kita kena determine structure dia. Okay, so kita start dengan A. So A, kalau kamu perasan, benzin reacted dengan FeBr2 tapi ada FeBr3. FeBr3 ni adalah Lewis acid. Okay, kalau soalan tanya apa function Lewis acid? Apa function Lewis acid dalam benzin? Ialah catalyst and then untuk Protonate the bromine kah? bukan protonate. Kalau kamu perasan dalam mekanism To weaken the bond bromine, kah? function dia adalah untuk generate electrophile sebenarnya. Okay, so untuk generate electrophile. So itu sebabnya Br, dia nak buat Br plus ni. So dia nak buat Br plus ni memerlukan FeBr3. Okay, so itu jawapan kepada kenapa Lewis acid tu diperlukan dalam ni. Okay, memang dia catalyst tapi dia sebagai something yang untuk generate electrophile. Okay, so this is structure A, senang. And then B, okay, ini reagent yang sama macam tadi, concentrated nitric acid, sulfuric acid. So ini adalah nitration of benzene. So maksudnya B kita adalah structure benzene yang ada NO2. Okay. And then this one, apa ni? Okay, COCl. Okay, so macam susah. Tapi sini CH3, C double bond O, Cl. So ini C double bond O, CH3. Okay, so this Cl akan keluar. Right. Lepas tu this one CH3Cl. Ini macam soalan tadi lah, Friedel-Crafts alkylation. So basically structure D kita adalah benzene ring yang ada H3 keluar, Cl akan keluar. Okay, lepas tu dah ada ni. Okay, lepas tu reaction D ni dekat Cl2UV ni dia hanya akan berlaku dekat CH3 sini. Okay, so maksudnya F kita adalah benzene ring yang attach tu CH2Cl. Ya, L ni masuk dekat carbon ni. Okay, bukan dekat sini, bukan sebab dia ada UV. Dia tak ada Lewis acid, so tak boleh berlaku di benzene. Okay, and then next one, CH4 H plus heat ni adalah reaction yang berlaku di side chain juga. So our answer for E adalah ada carboxylic benzoic acid. Ya, jadi benzoic acid. Okay. Sebab kita cakap tak kisahlah sini ada 4 karbon ke, 1 karbon ke, kalau kita react CH4 H plus heat terus dah akan tukar jadi COOH sahaja. Okay, so itu jawapan kita untuk number 6. Okay. Right. So semua jawapan dah. Okay, cuma saya akan betul sikit lah apa-apa yang saya rasa perlu. Sebab tadi kita dah discuss kan. Okay, so jawapan semua saya dah tulis. So saya akan bagi kat kamu. So apa yang saya nak adalah kamu check lah semua jawapan tu. Okay, once kamu dah settle check dah, marking dah. Okay, yang salah tu pangkah lah. Yang pembetulan tu nak tulis lah. Okay, lepas tu pakai pen merah tu ke pen color lain pada apa yang kamu tulis. And then saya nak kamu snap your answer. Bukan snap lah. Snap your answer. And then hantar dekat Google Classroom. Okay, saya akan buka link. Okay, tujuan tu hantar tu sebab saya nak check kamu buat ke tak. Sebab saya tahu ada some of you perlukan paksa macam tu baru nak buat kerja. Ada some of you tak perlu paksa pun memang dia buat kerja. So saya nak make sure semua buat kerja lah. So that's why saya nak kamu tick, kamu hantar kerja kamu dekat saya so that saya tengok kamu buat tak. Okay, so ini baru hydrocarbon dengan benzene. Okay, lepas ni kita akan continue lagi lah chapter seterusnya. Okay, so sama juga saya akan bagi jawapan yang complete macam ni. Kamu okey kah? okey.
Miss kita Okay. Okay, Miss. Ya. Siapa nak apa tu? Hantar semua. Ah, Hantar ya, yang kita sudah semak Kenapa? sajalah. Tak, yang kamu dah semak je. Which is hydrocarbon and benzene sahajalah. Asingkanlah file tu. Nanti hydrocarbon, benzene. Kalau tidak, lambat kamu nak upload, lambat saya nak download. Sama je. Okay. Alright. So, kalau ada apa-apa, saya rasa saya stop sini lah. Okay. So, thank you for responding to my question. Okay. It shows that kamu faham lah. Okay. Alright. So, thank you semua. Thank you.